Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahalazim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepadanya supaya menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada video-video saya yang lalu, saya telah menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan syariat, tarikat, hakikat, marifat. Syariat itu iaitu ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Tarikat yang umum iaitu kita menjalankan akan syariat itu. Dan tarikat yang khusus iaitu metod untuk kita mensucikan hawa nafsu kita, iaitu nafsu amarah, dan kita gantikan dengan nafsu kepujian atau mahmudah. Dan hakikat itu kita merasakan akan apakah itu sebenar-benar syariat. Kita merasakan keberadaan Allah, kita mengetahui akan rahsia-rahsia syariat, ya. Dan kita mengetahui akan hakikat diri kita yang sebenar. Dan makrifat itu adalah lanjutan daripada hakikat. Dengan arti kata yang lain, orang yang telah mendapat makam hakikat, hakikat itu adalah makam, dia dikatakan oleh orang yang bermakrifat. Jadi kita faham bahawa syariat itu adalah ilmu, hakikat itu adalah makam. Apakah berpisah syariat dengan hakikat? Tidak. Syariat dengan hakikat tidak berpisah. Kerana kata Imam Malik, barang siapa berfiqh artinya syariat tanpa bertasawuf iaitu hakikat, ia fasid. Dan barang siapa berhakikat tanpa bersyariat, iaitu bertasawuf tanpa berfiqh, ia adalah zindik. Dan bila dikatakan juga barang siapa menggabungkan keduanya, iaitu adalah orang yang sempurna. Kenapa kita dikatakan syariat dan hakikat itu tidak berpisah? Kerana syariat itu dan hakikat itu ibarat sebiji buah. Contohnya buah durian. Syariatnya adalah kulitnya. Hakikatnya adalah isi durian itu. Makrifatnya rasa durian. Jadi tanpa kulit, isi tidak akan wujud. Buah durian itu dia bermula daripada putih, kemudian menjadi besar, ada kulit. Di dalamnya akan muncul, akan ada isi. Maka apabila kita hendak mengambil isi, kita mesti mengupas kulit. Tanpa kita mengupas kulit durian, kita tak akan mendapat isi. Mustahil orang makan dengan durian itu dengan kulit-kulit. Itulah sebenarnya contoh yang paling mudah, yang paling terbaik tentang hakikat syariat dan hakikat tidak bercerai. Tidak bercerai pada satu tubuh individu. Satu orang individu qaim ia syariat dengan hakikat. Syariat itu adalah peraturan hidupnya, peraturan zahirnya dan batinnya. Ilmu syariat, ilmu tudid dan fiqh, dan ilmu tasawuf. Ia qaim. Ilmu ini qaim pada satu tubuh. Tidak dikatakan dan salah sama sekali bila dikatakan ada dua orang. Ini orang syariat, ini orang hakikat. Tidak. Amat salah apabila kita katakan yang demikian itu. Kerana aulia-aulia dulu dan Nabi Muhammad sekalipun tidak memisahkan syariat dengan hakikat. Contoh Nabi Muhammad, selain daripada solat fardu, baginda solat sunat sehingga bengkak kakinya. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan hakikat itu, aku adalah orang hakikat, aku adalah orang syariat. Tidak.
baginda mengerjakan syariat dan mengetahui akan hakikat, mengetahui akan segala rahsia-rahsia syariat yang baginda lakukan. Baginda baqa billah, baqa billah, kekal bersama Allah. Inilah makam hakikat. Bahkan wali-wali dulu pun tidak pernah memisahkan antara syariat dengan hakikat. Kerana hakikat itu adalah makam diri, syariat itu adalah zahir diri. Orang yang mengatakan hakikat itu bercerai dari syariat kerana salah faham ia akan kalam-kalam makrifat, kalam-kalam hakikat, ahli tasawuf, ahli sufi yang muhakkikin. Kerana apa? Kerana ahli sufi yang muhakkikin itu mendapat makam hakikat melalui perjalanan, pengalaman dan usaha dan mujahadah. Apabila mereka mendapat makam hakikat, mengetahui akan rahsia-rahsia syariat, mereka menakalkan makam itu dalam bentuk huruf dan suara. Kemudian mereka menuliskan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab. Salahnya kita di hari ini iaitu kita mengambil kalam ahli sufi itu melalui kitab mereka tanpa kita mengikut perjalanan mereka, tanpa kita memperjalani jalan-jalan seperti mereka. Jadi berubah daripada makam syariat kepada makam hakikat. Kemudian kita memahami ia dengan akal. Inilah yang menjadi kesalahan pada zaman ini. Menyebabkan mereka berkata, aku telah membaca kitab hakikat imam-imam seperti Ibnu Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali, Ibnu Arabi, maka aku adalah orang hakikat. Salah besar. Kerana telah merubah metod atau manhaj ahli sufi itu, iaitu manhaj perjalanan rohani, kita ubah menjadi manhaj akal. Inilah kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Bahkan bukan di zaman ini saja, zaman dahulu lagi. Apabila seseorang itu telah salah manhaj, salah memahami kalam-kalam rohani, ulama ahli sufi itu, mereka mengajarkan pula kepada orang-orang lain. Dan berturutlah mengajar sampailah ke hari ini. Jadi bertingkat, bertali arus kesalahan dan penyelewengan tersebut sehinggalah hari ini. Maka tidak heran kita membaca di laman-laman web, laman-laman WhatsApp, Facebook dan sebagainya mengatakan ini jalan hakikat, ini jalan syariat, ini jalan tarikat, ini jalan makrifat. Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Kata guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Zainuddin Haji Samsudin, iaitu murid generasi kedua Tok Kenali. Beliau berkata, almarhum berkata, pada diri kita ini ada 4, iaitu ada syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Qaim ia dengan pada diri kita. Cuma kita tidak mengetahui di manakah batas-batas hakikat dan syariat itu. Kerana lazimnya orang hanya menumpukan pada syariat, pada ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jarang orang untuk memperjalankan ilmu itu hingga mencapai makam hakikat. Jadi mereka tidak mengetahui di mana batas-batas hakikat di dalam tubuh mereka. Sedangkan hakikat syariat, tarekat, hakikat makrifat itu ada pada tubuh mereka itu. Qaim pada satu tubuh. Jadi hendaklah difaham akan hal ini. Jangan kita memisahkan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu. Kita katakan ada 4 orang. Ini orang syariat, ini orang tarekat, ini orang hakikat, ini orang makrifat. Tidak benar sama sekali. Ya. Jadi
hendaklah kita faham, kita kaji dengan sebaik-baiknya, jangan kita salah dalam hal ini, menyebabkan kita akan sesat seterusnya, sehinggalah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.